Okay, Assalamualaikum, konnichiwa, tajahau. Hari ini Sensei nak unbox ada satu buku yang Sensei baru beli daripada syarikat Mami Happy Group Sdn Bhd. Jadi ni kali kedua dah Sensei beli daripada syarikat ni. Syarikat ni banyak jual macam alat-alat bantuan mengajar kepada kanak-kanak lah biasanya. Okay, buku apa ya? Nanti ni masih dalam box lagi. Masih dalam plastik yang bubble wrap tu. Sensei ada beli buku bahasa Mandarin untuk si cilik. Okay, jom kita cuba buka. Okay, siapa yang tengah watching ni? Mama Izzadi. Okay, thank you. Terima kasih Cik Mahfuz. Thank you Mama Izzadi for watching. Thank you Mahfuz MT for watching. Hai. Dengar tak? Suara jelas tak? Kalau jelas cuba komen Yosh. Y-O-S-H. Yosh. Asal Sensei ni tak ada yang unbox guna gunting. Tarik-tarik koyak-koyak je. Hai Fakroniza. Kakak, thanks for watching. Hai Intan. Okay, dah berjaya buka. Okay, ni buku besar dia. Okay, thank you komen Mahfuz. Jelas. Hai, arigatou gozaimasu. Okay, ni video ni mungkin terbalik saya tak pasti. Tapi ni ditulis kuasai bahasa Mandarin untuk si cilik. Ni daripada Siti Hawa Osman. Bagus buku ni. Ni bahagian depan, ni bahagian belakang. Dia kulit tebal keras, kulit tebal. Lepas tu dekat belakang ni dia ada boleh scan QR code untuk join dia punya support group. Nanti dah habis live, nanti baru Sensei scan. Okay, harga kat sini tulis Semenanjung RM39, Sabah Sarawak RM44. Okey lah, not bad. Nanti kita tengok dalam dia ada berapa buku surat. Okay, semua sekali ada 118. 118 means 118 muka surat. Okay, kenapa Sensei beli buku ni? Kenapa ya? Okay, actually Sensei sangat suka bahasa. And basically yang general, yang biasa-biasa punya je, level biasa-biasa, Sensei boleh 4 bahasa lah. Obviously bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, bahasa Jepun dan juga bahasa Mandarin. Tapi tak semua orang yang boleh berbahasa ni boleh ajar orang tau. So macam Sensei myself, walaupun Sensei dah belajar Mandarin daripada tadika sampailah tingkatan 3, tapi Sensei sendiri tak pandai nak ajar anak-anak Sensei. Hai Hisham, thank you for watching. So Sensei harap dengan adanya buku ni adalah sikit-sikit macam pencetusnya, at least ikut silibus ke apa nak ajar dulu. First nak ajar apa, second nak ajar apa dekat anak-anak. Sensei nak cuba untuk anak-anak Sensei dululah. Okey, dan kita tengok dalam dia. Okey, dalam dia ada kandungan by topik lah. Dari topik 1 sampai topik 17. Okey. Okay, rasanya actually kalau parents yang tak ada basic Mandarin pun mungkin boleh ajar juga anak-anak. Sebabnya dia ada spelling dekat atas ni.
So sekarang kan banyak kan kelas-kelas bahasa dekat YouTube, dekat TikTok. So bolehlah sambil-sambil guna buku and then sambil-sambil surf Google ke apa, YouTube ke TikTok ke, dah boleh ajar anak sikit-sikit. Okay, contoh kat sini topik 1 dia ada tentang saya. 自我介绍. Ini dalam Nihongo pun dekat cakap Jepun pun kita orang ada ajar juga jiko shokai. So self introduce lah. Okay, tentang saya, it's about me ataupun self introduce. And then jiko shokai in Nihongo, in Japanese. 自我介绍 is in Mandarin. Okay. Assalamualaikum ni Abdul Rahman. Thank you for watching. Okay, topik 2 ada suai kenal. Topik 3 ucapan salam. Topik 4 ungkapan sosial. Topik 5 keluarga saya. Okay, topik 6 mari mengira. Su-isu. Okay. Topik 7 tubuh badan saya. Topik 8 warna. Topik 9 bentuk. Topik 10 buah-buahan. Topik 11 hari dalam seminggu. Saya perasan basically topik-topik ni sama macam topik-topik yang ada dekat tadika lah. Tadika, taska kan. So benda-benda basic yang anak-anak akan belajar. Topik 12 tentang masa. Topik 13 aktiviti harian. Topik 14 binatang peliharaan saya. Topik 15 kenderaan. 16 pekerjaan. 17 last sekali kita belajar tentang cuaca. Okay, dalam buku ni dia berwarna-warni kan. Yalah nak ajar anak-anak kan. So orang dewasa pun suka tengok benda yang berwarna, cantik. So apatah lagi anak-anak. Okay, dia terangkan kat sini apakah yang akan anda belajar. Senarai kosakata bahasa Mandarin berkaitan dengan topik. Assalamualaikum Bibi. Ingat tak saya lagi? Ingat. Wife senpai kan. Masih di Jepun ke? Tak apa, tunggu komen dulu. Okey. Kita akan belajar cara berani dalam bahasa Mandarin. Lepas tu ucap salam, beritahu nama, umur, tempat tinggal dalam bahasa Mandarin. Lepas tu dia ada juga memperkenalkan sedikit untuk menulis. Okey. Okey, kosakata. Contoh kat sini. Kosakata kata ganti diri. Wo, ni, ta, ni men, ta men, woman. Saya, kamu, dia, kamu semua, mereka, kami. So dia terus bagi page yang seterusnya, dia bagi contoh dialog lah. Yang kita boleh ajak anak supaya hafal. Hai, nama saya Ali. Kalau dalam bahasa Cina dia bunyi macam mana? Ni hao, wo jiao Ali. Kalau Bibi, ni hao, wo jiao Bibi. Tapi nama sensei dalam Mandarin is Maslina. Nama penuh actually Maslina Bibi. Sepanjang sekolah Cina memang semua panggil Maslina. Okey. Saya dah balas balik. Ni hao, wo jiao Aisyah. Nama saya Aisyah. So not bad lah. Dia banyak bagi dialog-dialog yang pendek dan simple. So boleh share dengan anak-anak. Dekat belakang ni baru ada macam aktiviti sikit, lukis gambar and then salin balik contoh ayat. Mana yang boleh lah, tak. Untuk anak-anak kecil kan, tak perlu ditekankan sangat dari segi penulisan. Ni ada praktis je yang ikut garis-garis. So basically macam tu lah. Satu topik ada dalam 1, 2, 3, 4, ada dalam 8 ayat contoh yang dia bagi. Hai Siti, Sashiburi, lama tak jumpa. Jumpa kat dalam live pula. Arigato. Sisi. Dah lama juga tak cakap Cina sebenarnya. That's why macam sambil-sambil lah. Sambil-sambil ajar anak ni, bolehlah kita polish balik kan Mandarin kita. Dulu ada juga ajar-ajar sekejap dekat tadika sekitar sini. Tapi dah tak cukup masa, banyak komitmen lain.
So, bagi siapa yang berminat dengan buku ni, bolehlah cuba cari tu. Mummy Happy. Ada kot dalam Facebook rasanya. Saya dapat kontak tentang Mummy Happy ni daripada grup Taska Tadika. Okey. Hari tu beli ada promosi. Beli buku ni dapat kad imbas hidupan laut dalam bahasa Mandarin. Jom kita cuba buka. Tengok, orang yang buat ni pun nama dia Siti Hawa Osman. So, bagi orang yang macam bukan Chinese lah, bukan yang asalnya memang tak tahu Mandarin, it's better cari macam bahan belajar yang diperbuat daripada yang bukan Chinese. Sebab apa? Sama juga macam Nihongo. Bagus belajar daripada orang Jepun sendiri yang ajar bahasa Jepun. Tapi on the other side, pengalaman saya sendiri, bagus juga cari orang yang lokal. I mean, mungkin Malay yang bukan Jepun lah. Yang bukan Jepun ajar bahasa Jepun. Sebabnya cara kita fikir tu akan, apa yang kita start kat mana tu, orang yang sama situasi yang kita tu dia akan lebih faham. Sama lah dengan Mandarin, cara nak sebut kan. So dia boleh terangkan dengan lebih dekat dengan hati kita lah. Itu pada pendapat saya lah. Okey. Okey, mari kita cuba. Okey ni, udang. Okey, udang. Agak-agak bunyi macam mana ni? XIA. Ada yang nak cuba? Okay, XIA is xia. Udang, nak makan udang. 我要吃虾. Okay, ni penyu. 海龟. 海龟. Salah bunyi dia. 海龟 baru betul. 海龟tu salah. Dia kalau dalam Mandarin ni ada 4 intonasi yang wajiblah kena tahu. Intonasi pertama, kedua, ketiga dengan keempat. So contohnya yang ni dia yang karakter yang first ni dia bunyi ketiga, karakter yang nombor 2 ni dia bunyi pertama. So dia jadi hai kui. Okey, kuda laut. Hai ma. This one sotong. Oh, ni sotong besar ni. Ucai. Oh, saya pun tak tahu nama dia Ucai. Dah lama tak belajar Mandarin. Okey, cai ni kalau biasa, kalau cai ni, perkataan cai ni saja dia pencuri. Kenapalah sotong ni disamakan dengan yang karakter pencuri ya? Assalamualaikum Anwar Sensei. Aloha hai Sensei tengok. Anwar Sensei pula. Assalamualaikum Cikgu Anwar. Anwar Sensei tu in Japanese. Cikgu Anwar ni cikgu legend ni. Cikgu legend fizik saya dekat MRSM Kulim dulu. Assalamualaikum cikgu. Thank you for watching. Okay, ni ikan lumba-lumba, ikan paus. Okay, Siti Hajar ada bertanya, macam mana kita nak tahu intonasi yang mana satu betul Kak Bit? Okay, saya rata-rata kenalan rapat panggil saya Kak Bit. Okay, bila anak student baru panggil Sensei. Intonasi yang tu kena, dia yang penting 4 intonasi ni je. So sekarang ni dah banyak dah orang share tentang cara bacaan Mandarin. Banyak sangat orang dah share how to learn Mandarin kan. So boleh dekat YouTube ke, ataupun sekarang kan tengah viral TikTok ni. Boleh cari dalam tu belajar Mandarin ke apa. Banyak sangat dia dah. Sebab kalau kita just Google, kita baca takut salah kan. So better kita tengok video yang orang tu sebut sendiri. Sachiko-san, mite kurete arigatou. Ada kawan Jepun pula watching. Segan pula. Kore wa hajimete live.
Okey, sambung kepada soalan Siti Hajar tadi. Okey, Kak Abi share yang basic dulu, 4 kat sini. Kalau agak-agak rasa tak faham, boleh further check dekat YouTube ataupun TikTok. Okey, dia ada 4 lah. Kejap Okey, contoh ni, kalau nampak dekat atas huruf I ni, dia ada tanda straight macam tu je. So, itu intonasi yang pertama. Kalau yang nombor 2 ni, dekat atas U ni kan, dia ada garis yang menaik. Okey, itu intonasi kedua. Intonasi ketiga, contoh. Kejap. Ini. Mana yang tadi? Okey, ni. Ni susah. Ni lah. Hi Kitty Oi, thank you for watching. Okey. Intonasi ketiga, atas huruf A ni, dia ada macam tanda right. Tapi tanda right yang pendek je. So, dia macam turun, naik balik sikit. Okey, yang keempat. Yang keempat, contoh kat sini. Yang atas huruf E ni, dia jatuh ke bawah. Okey, dia berbeza dengan tanda nombor 2 tadi. Nombor 2 menaik ke atas kan? Yang nombor 4 dia jatuh ke bawah. Okey, kita ulang balik. Nombor 1 dia straight. Nombor 2 naik ke atas. Nombor 3 dia turun, naik balik sikit. Nombor 4 dia terus turun, jatuh ke bawah. So, bunyi dia akan jadi, ini macam lagu. Macam Do, Re, Mi, Fa, Sol, La tu. So, yang first ni, dia dia A je. Contoh ni S-H-A. So, dia Sha, Sha, Sha. So, dia macam dia mendatar je. Okey. Y-U. U ni, dia menaikkan intonasi kedua. Dia akan macam tu. So, kalau Y-U, dia tak jadi U lah. Kalau dalam bahasa Mandarin, Y dengan U, dia jadi U. So, bila dia intonasi kedua, dia akan jadi U. Naik ke atas. U. So, yang ni akan jadi Sha Yu. Dah boleh sebut dah. Cuba sebut masing-masing. Sha Yu. Sha Yu tu apa? Ikan jerung. Hi Liza Actor. Thank you for watching. Okay, boleh dapat intonasi pertama, intonasi kedua. Mendatar dan menaik. So, Sha Yu. Okay, kita teruskan dengan intonasi ketiga pula. Okay, intonasi ketiga. Yang turun, lepas tu dia naik balik kan. So, dia akan jadi pendek je. Dia pendek je. Hai. 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 Hai ni, kalau hai ni sahaja, maksud dia laut. Sea. Okay. Kalau yang keempat. Okay, contoh yang ni. Okay, dia jatuh ke bawah. So, bila dia jatuh ke bawah, dia macam tegas sikit. Kalau ni, dia jadi siek. Macam penjunam. Siek. Okay, cuba ni. Intonasi kedua dengan intonasi keempat. So, akan jadi macam mana? Pang, siek. Tengok dia. Satu naik, satu turun. Pang, siek. Cuba sebut pang, siek. Dah jadi ketam. Dalam bahasa Cina belajar je 4 intonasi tu. InsyaAllah dah boleh dah baca. Dah boleh dah baca buku Kuasai Bahasa Mandarin untuk si cilik. Okay, harap menjawab soalan Siti Hajar. Okay, thank you Azmaniza for watching. Thank you Aida for watching. Thank you for watching. Tak adalah sensei, tak ada jadi laushi pun. Sensei nak cuba jadi laushi untuk anak-anak sensei dulu. Dah lama. Sensei dulu memang belajar sekolah Cina, tapi nak mengajar tu belum ada skill sangat. Assalamualaikum Kak Yong. Saya maklum, actually maklum sebenarnya. Thank you Kak Long. Kak Yong is watching. So macam itulah. Just nak share hari ni. Semalam dah dapat parcel. So hari ni just nak buat unbox actually. So tak adalah nak promote
tak ada commission pun. So macam just recommendkan kalau rasa benda ni bagus, bolehlah guna kan. Ni saya beli daripada Mummy Happy. Sekejap, baca balik. Syarikat Mummy Happy Group Sendirian Berhad. Boleh cari-cari dekat Facebook ke. Syarikat tu banyak jual alat bantuan mengajar kanak-kanak. Mainan, buku, benda-benda macam tu lah. Okay. Terima kasih tau for watching. Dah habis dah unbox. So nak tutup dulu sebab lepas ni ada hal lain pula. Okay. Matane Siti. Oh hai. Makasih Sensei Mazlina Bibi. Bukan untuk si Cilik je. Mak si Cilik pun teringin nak belajar Mandarin lama dah. Okay. InsyaAllah PM tepi. Ada masa kita boleh ni lah. Kita boleh one to one ke kan. Okay. Thanks tau Siti. Banyak komen. Arigato. Okay. Terima kasih. Setakat ni saja. Minta maaf kepada yang baru join. InsyaAllah doakan saya rajin-rajin berlive lagi. Dengan isi kandungan yang dapat memanfaatkan orang lain lah. InsyaAllah. Okay. Bye. Arigatou gozaimashita. Assalamualaikum.